warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, pada pagi ini kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan penghulu bagi segala bulan. Istimewanya bulan Ramadan ini kerana di dalamnya terdapat kelebihan-kelebihan yang banyak. Pertamanya, pada bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim kepada manusia di atas muka bumi ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu Allah turunkan pada bulan Ramadan untuk menjadi pembimbing kepada manusia, supaya manusia berjalan di muka bumi ini dan juga perjalanan balik ke negeri akhirat mengikut panduan-panduan Allah, mengikut peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga manusia ini selamat di dunia dan selamat di akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Mereka yang berpegang dengan kitab suci Al-Quran Karim sebagai dasar hidupnya, sebagai pegangan hidupnya, insya-Allah mereka akan mendapat kebahagiaan. Peristiwa ini sangat besar. Antara kejadian, kata Syekh Said Qutb rahimahullah, antara kejadian Nabi Adam alaihissalam sampailah dunia kiamat, tak ada peristiwa yang lebih besar daripada peristiwa turunnya kitab suci Al-Quranul Karim. Artinya turunnya kitab suci sebagai mukjizat yang paling teragung itu merupakan peristiwa yang sangat besar dalam sejarah manusia ini. Peristiwa yang sangat agung berlaku dalam sejarah manusia ini. Itu kelebihan bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan juga terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun, yang disebutkan sebagai Lailatul Qadar. Malam itu malaikat turun ke bumi, dan manusia yang beramal dan beriman pada waktu itu, pada malam itu, diberikan ganjaran pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramal satu malam macam beramal 83 tahun ataupun 1000 bulan. Sedangkan umur kita manusia ni jarang sampai 83 tahun. Kalau ada pun tak ramai mana yang umurnya sampai 83 tahun. Tetapi beribadat pada malam itu yang disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha berlaku pada malam ganjil. Start pada malam 17 lagi, kata Siti Aisyah. Start pada malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Di antara malam-malam itu terdapatnya Lailatul Qadar. Tetapi kita bukan ambil malam 17, kita start malam pertama lagi. Start malam pertama. Start pada hari pertama kita berpuasa, dan hari ini hari yang ketiga, keempat dah. Yang ketiga. Kita start hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Sudah 3 hari kita berpuasa, sekejap ya. Kita mengharapkan suara kita ni penuh dengan tetamu-tetamu Allah.
Tadi nampak ramai jemaah yang hadir, lebih daripada biasa datang ke surau kita ni. Kita mahu supaya surau kita ni kekal dengan jumlah yang ramai. Bulan Ramadan ni biar ramai sama, lepas Ramadan pun gitu juga. Lepas Ramadan pun nak ramai juga, biar ramai sepanjang masa. Kita menjadi tetamu Allah. Mereka yang datang ke rumah Allah, surau ni rumah Allah, masjid itu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetamu Allah, orang yang Allah kasih. Satu daripada 7 golongan manusia yang akan dinaungkan oleh Allah di bawah teduh, duduk dalam keadaan selamat di bawah naungan Allah ketika manusia lain tenggelam dalam peluhnya sendiri. Ada separuh hidung, ada tak ada peluh, tenggelam dalam peluh kerana kepanasan duduk di padang yang luas ribu tahun lamanya. Tetapi mereka yang datang ke rumah Allah, beribadat kepada Allah, menjadi tetamu Allah di masjid dan surau, satu daripada golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak istiqamah, bukan saja pada bulan Ramadan kita rajin datang ke masjid surau, tetapi sepanjang tahun kita menjadi orang yang cinta dan kasihkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang sangat banyak kepada mereka yang beramal. Kepada mereka yang beramal soleh pada malam ini, macam 83 tahun ataupun 1000 bulan. Dan pada bulan Ramadan ini Allah berikan pahala ganda, menggandakan pahala amalan kita. Mengerjakan ibadat sunat, salat sunat, diberikan pahala macam kita mengerjakan solat fardu. Mengerjakan amalan sunat digandakan pahala macam kita mengerjakan ibadat yang fardu. Kita solat sunat subuh, Allah berikan pahala macam kita solat fardu subuh. Kita mengerjakan fardu, Allah gandakan macam kita mengerjakan 70 fardu pada bulan yang lain. 70. Kita solat fardu subuh pagi ini macam kita mengerjakan solat fardu subuh 70 kali pada bulan-bulan yang lain. Itu adalah kelebihan yang dijanji dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka yang beramal pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah, Allah memberikan kepadanya kekuatan dan kelebihan. Malaikat turun ke bumi bersalam dengan hamba-hamba, dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nampaklah malaikat bersalam. Malaikat datang dan sesiapa yang disalami oleh malaikat, maka mereka itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala melihat hambanya di bulan Ramadan ini dengan pandangan rahmat. Allah memandang hambanya di bulan Ramadan ini dengan pandangan rahmat, melainkan 4 golongan manusia yang Allah tak pandang mereka. Orang lain Allah pandang mereka dengan pandangan rahmat, tapi 4 golongan manusia ini Allah tidak pandang mereka. Pertama sekali, orang yang minum arak, peminum arak. Kerana arak itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam mereka minum arak hukumannya sebab 40 kali sebatan sampai 80 kali sebatan. Arak adalah ibu bagi segala maksiat. Arak adalah ibu bagi segala maksiat. Kita tidak minum arak lah, tapi ada di kalangan umat Nabi Muhammad ini yang minum arak. Minum arak. Amalan minum ini ialah amalan orang jahiliah pada zaman dahulu kala. Orang zaman dahulu ni pun masih lagi minum arak. Menyebabkan akal manusia jadi punah kerana arak. Mulianya manusia ini kerana akal yang dapat digunakan untuk melihat antara kebenaran dengan kebatilan. Tetapi bila manusia minum arak, akal yang waras itu menjadi tidak waras. Yang kedua,
Allah juga tidak pandang dengan pandangan rahmat anak-anak yang durhaka kepada ibu bapa. Anak-anak yang durhaka kepada ibu bapa. Allah tak pandang mereka dengan pandangan rahmat. Anak yang durhaka kepada bapa termasuk dalam senarai 70 dosa besar. Yang ketiga, mereka yang memutuskan hubungan silaturahim, balah keluarga, tak pergi mari antara ahli keluarga. Anak balah dengan abang, dengan adik dan seumpamanya. Tak pergi mari dengan pak saudara, dengan mak saudara. Hubungan keluarga menjadi punah kerana putusnya hubungan silaturahim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dengan pandangan rahmat kepada mereka yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang keempatnya, mereka yang memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Kita boikot jiran kita lebih daripada 3 hari. Jiran sebelum kita tak tegur dia lebih daripada 3 hari. Mungkin kesilapan jiran juga. Bela kambing, dia tak tambah kambing. Kambing jiran kita tu masuk makan tanaman-tanaman kita. Masuk makan pokok bunga depan tangga rumah kita. Sepasu pokok bunga tu harga 500. Kambing jiran masuk makan pokok bunga yang kita tanam. Kita nak marah. Jiran tak kena kerana dia bela kambing, lepas kambing, mengganggu jiran-jiran yang lain. Tak kena kita sebab kita boikot jiran kita ni lebih daripada 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. Bila kita memboikot saudara Muslim kita lebih daripada 3 hari, Allah tidak pandang dengan pandangan rahmat. Jadi kita kena jaga belaka. Jiran pun kena jaga. Bila bela kambing, bela kucing, bela ayam, beritik, kena jaga supaya jiran tak terasa hati dan tak tersinggung perasaan jiran. Bela kucing, ramai 7 ekor kucing bela, tapi kucing tu mari berak depan tangga rumah jiran. Ini yang menjadikan jiran sakit hati ni. Jiran tak tegur lebih daripada 3 hari. Tak tegur tu adalah satu kesalahan. Memboikot jiran melebihi 3 hari, Allah tidak pandang mereka dengan pandangan rahmat. Jadi bila kita hidup berjiran ni, kena ambil sikap memuliakan jiran. Kita menghormati jiran-jiran kita, membuat baik kepada jiran-jiran, meraihkan jiran. Meraihkan jiran. Jangan kita tidak raih jiran-jiran kita. Dalam Islam ni, kalau ikut dalam Islam ni, jiran kita 40 buah rumah. Yang ada sekeliling sekelalang rumah kita tu jiran kita belaka. 40 buah rumah adalah jiran-jiran kita belaka. Jadi mereka yang tidak dipandang oleh Allah SWT dengan pandangan rahmat ialah 4 golongan manusia. Peminum arak, anak yang durhaka kepada ibu bapa, mereka yang memutuskan hubungan silaturahim, dan mereka yang memboikot saudara muslimnya lebih daripada 3 hari. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, bulan Ramadan ini Allah perintahkan malaikat penjaga neraka supaya tutup rapat-rapat pintu. Perintah pada malaikat penjaga pintu syurga supaya buka luah-luah pintu syurga. Allah perintah Jibril AS supaya turun ke bumi, tampak lantah syaitan-syaitan laknatullah, musuh manusia sepanjang zaman, yang mengganggu manusia, yang menggoda manusia, yang menghasut manusia supaya buat kejahatan. Syaitan adalah musuh kepada manusia sepanjang zaman. Allah berikan umur panjang kepada syaitan sampailah hari kiamat. Baru mati syaitan ini. Baru mati syaitan ini sampailah hari kiamat. Syaitan tetap menjadi musuh manusia. Sama ada bulan Ramadan ke tidak bulan Ramadan ke, dia tetap menjadi musuh kepada kita. Syaitan, dia boleh masuk ke dalam tubuh manusia menerusi beberapa pintu. Dia masuk ke dalam tubuh manusia sebagaimana jin juga boleh masuk ke dalam tubuh manusia ikut pembuluh-pembuluh darah, ikut saluran-saluran darah. Dan dia pakat dengan hawa nafsu yang sudah sedia ada dalam tubuh manusia. Nafsu amarah yang ada pada diri manusia ini menjadi kuda kepada syaitan laknatullah. Nafsu amarah.
Nafsu amarah adalah nafsu yang paling rendah, martabat manusia yang paling rendah sekali. Tidak ada jaminan syurga bagi mereka yang duduk di martabat nafsu amarah. Di martabat nafsu amarah. Syaitan dipakat dengan nafsu amarah ini untuk merosakkan manusia. Dia boleh masuk ke dalam tubuh manusia menerusi beberapa pintu. Apakah pintu-pintu yang syaitan masuk ke dalam tubuh manusia? Ke telinga kah? Ke mulut kah? Ke lubang hidung kah? Tidak. Pintu pertama yang syaitan boleh masuk ke dalam tubuh manusia yang pertama ialah tamak. Sesiapa yang ada padanya sifat tamak halal, itu pintu yang syaitan masuk ke dalam tubuh manusia. Orang tamak ni kadang-kadang ada mulut orang dia rebut ambil lagi. Rezeki ada mulut orang tu dia rebut ambil lagi. Dia sekat jalan supaya orang lain tak dapat rezeki. Dia tak beri peluang pada lain untuk mendapat rezeki. Biarlah dia seorang yang kenyang, biar dia seorang yang kaya. Ini sifat orang tamak. Kadang-kadang kita melihat dalam majlis-majlis kahwin umpamanya, ataupun majlis-majlis kenduri kendara yang lain. Bila kita menghadiri majlis itu, kita nampak ada orang jenis tamak. Dia ambil lauk tu, daging tu penuh atas pinggan dia. Bertambung-tambung daging gula tu, daging tu dia ambil bubuh atas pinggan dia, bertambung-tambung. Tapi dia makan tak habis pun. Dia buang berketul-ketul daging yang tak habis tu dalam tong sampah. Orang mari pukul 3 tak ada laut. Tak ada laut dah, mari pukul 3. Baru pukul 3 api dah laut. Dan orang jenis tamak ni, manusia jenis tamak ni ramai terdapat di dalam masyarakat kita. Jadi tamak ini pintu yang syaitan boleh masuk ke dalam tubuh manusia. Tamak ada sifat mazmumah, sifat yang sangat keji. Yang keduanya ialah buruk sangka. Buruk sangka sesama manusia ini dosa. Dosa kecil ke? Dosa besar. Kita berburuk sangka kepada sesama manusia. Kita anggapan. Sedangkan kita dah tahu keadaan dia sebenarnya, kita sudah menganggap dia ni jahat. Kita sudah menganggap dia ni tak baik umpamanya. Sedangkan kita tak kenal betul, kita sudah menganggap saudara kita ini jahat. Itu buruk sangka. Apatah lagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu adil. Kita kata Allah tu tidak adil. Dalam hati kita meletakkan Allah tidak adil. Ada orang sihat, ada orang sihat, ada orang sakit, ada orang senang, ada orang susah. Lalu kita beranggapan Allah itu tidak adil. Anggapan-anggapan itu adalah buruk sangka. Apatah lagi kita menyatakan aku tidak reda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana aku susah, orang lain senang. Sedangkan itu adalah kerja Allah, urusan Allah ke atas hamba ni. Kita tak tahu rahsia. Sebagaimana yang pernah saya sebut, berlaku banjir besar di Terengganu, ada rumah mewah ditenggelami air, kereta mewah ditenggelami air, dan ada unit aman lagi tolong basuh rumah dia dan kereta dia. Dia kata macam mana kepada unit aman? Aku tak reda. Sedangkan itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Susah dan senang adalah takdir Allah. Kaya dan miskin adalah takdir Allah. Berlakunya musibah itu juga ada takdir Allah. Redalah apa yang Allah takdirkan kepada diri kita dan keluarga kita. Orang yang reda dengan ketentuan Allah dan sabar menghadapi ujian Allah, Allah mengangkat martabatnya ke maqam yang tinggi. Bila tidak reda dengan ketentuan Allah, artinya dia tolak satu daripada rukun iman tu. Qada dan qadar ini merupakan satu daripada rukun iman. Jadi mereka yang berburuk sangka kepada sesama manusia, apatah lagi berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu lagi pintu yang menjadi laluan masuk syaitan ke dalam tubuh manusia.
Yang ketiga, orang yang panjang angan-angan. Berangan-angan untuk jadi orang baik, tetapi tidak melakukan amalan-amalan orang baik. Berangan-angan untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT, tetapi tidak melakukan amalan-amalan ahli syurga. Ke dalam syurga Allah, tapi tidak melakukan amalan-amalan sebagai ahli syurga. Jadi kalau sekadar berangan, tidak melaksanakan amalan yang soleh, Allah SWT tidak akan memberi peluang kepada sesiapa pun masuk ke dalam syurga. Kerana masuk syurga ini laluannya sukar, bukan mudah, mesti beramal dengan amalan-amalan ahli syurga. Orang yang berangan-angan tetapi tidak melakukan amalan-amalan ahli syurga, ini satu lagi pintu yang menjadi laluan masuk syaitan ke dalam tubuh manusia. Orang yang berangan, bukan orang yang beramal. Orang beramal pun belum tentu lagi. Kalau tak ikhlas, beramal banyak tapi tak ikhlas, Allah tak kira juga. Apatah lagi tidak beramal, cuma berangan-angan. Ini pintu syaitan masuk ke dalam tubuh manusia. Yang keempat, ujub. Ujub ni rasa diri dia hebat. Dia rasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dia rasa ujub, kagum dengan diri sendiri. Dia rasa dia banyak ilmu, orang lain kurang ilmu. Dia kagum dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dalam banyak perkara, bukan saja dari segi ilmu, dari segi-segi yang lain, dia rasa dia lebih hebat daripada orang lain. Dia rasa dialah mengatasi daripada orang lain. Maka penyakit ujub ini ialah penyakit yang disebutkan sebagai penyakit akhlak mazmumah. Penyakit mazmumah. Dan ini satu pintu lagi yang menjadi pintu masuk syaitan ke dalam tubuh manusia. Kemudian yang kelimanya, pintu yang kelima ialah meremehkan orang, memperlekehkan orang. Memperlekehkan orang, sifat memperlekehkan orang, menghina orang ni, meremeh-remehkan orang ini sifat takabur. Sifat takabur. Syaitan dilaknat oleh Allah SWT kerana dia takabur. Dia merasakan kejadian yang lebih baik daripada kejadian manusia. Allah jadikan syaitan itu daripada api. Allah jadikan Adam itu daripada tanah. Adam min turab. Ketika Allah perintah kepada syaitan supaya sujud, Nabi Adam dia tak mau sujud. Dia rasa kejadian yang lebih baik daripada kejadian manusia. Maka dengan sebab itu syaitan dilaknat oleh Allah SWT kerana keangkuhan dan kesombongannya. Makhluk yang paling awal durhaka kepada Allah ialah syaitan laknatullah. Kerana dosa apa? Dosa takabur. Dosa dia rasa dia hebat. Maka mereka yang suka meremeh-remehkan orang, memperlekeh-lekehkan orang, menghina orang, itu satu lagi pintu yang membuka syaitan masuk ke dalam tubuh manusia. Kadang-kadang orang kita hina itu lebih baik daripada kita pun. Kita menghina orang cacat umpamanya. Kita menghina orang cacat, sedangkan orang cacat itu lebih baik daripada kita. Cuma dia tak nampak mata je. Allah uji dia dengan mata tak nampak, tapi hati dia terang, hati dia cerah. Hati kita gelap, hati dia terang. Dia boleh hafal Quran 30 juzuk. Kita satu surah pun kita tak boleh hafal. Orang celek satu surah pun tak boleh hafal Quran. Orang buta boleh hafal Quran 30 juzuk. Tengok seorang qari bernama Qayyum. Hebat dia. Umurnya baru lagi. Dah lambat, rasa sekitar 20 tahun. Dah jadi qari antarabangsa. Seorang buta daripada Kelantan. Dan sekarang dia jadi juri. Jadi juri pula dia. Bukan setakat jadi peserta, jadi juri pula. Qayyum. Hebat. Syekh Abdullah bin Baz, orang buta, tapi dilantik menjadi mufti kerajaan Arab Saudi. Pernah dia menjadi mufti kerajaan Arab Saudi. Syekh Abdullah bin Baz, orang buta, jadi mufti kerajaan Arab Saudi. Di sekolah saya ada lebih kurang 9 orang buta.
Kita tanggung dia, kita beri makan dia, kita tanggung segala-galanya. Dan ambil biji satu sen pun. Lepas 90 tahun. Seorang daripadanya dah tamat 30 juz. Di Maktafi wa Tarbiyah tu je. Seorang dah tamat dah. Kita lantik jadi imam sekarang ni. Gila-gila dengan imam-imam yang lain kat masjid. Yang lain-lain tu sedang menghafal Quran. Jadi kita tanggung dia, kita jamu dia, kita beri makan dia. Kita beri segala-galanya, kita tanggung segala-galanya. Jadi kalau tuan-puan sini, kalau ada rasa nak beri sumbangan pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, untuk budak-budak ni, bukan saja dia lah, untuk anak yatim pun ada, kat Maktafi wa Tarbiyahnya, anak yatim pada anak orang miskin, hak tu kita tanggung lah. Anak yatim tu kita tanggung, yang kita tanggung lah ke. Jadi kalau ada tuan-puan di sini yang lebih-lebih rezeki itu, bolehlah salur. Untuk saya pun tak apa, ikut Ustaz Muzahar pun tak apa, untuk kita tolong mereka ini pada bulan Ramadan. Dan sebahagian daripada mereka kita lantik jadi imam tarawih pada bulan Ramadan ini. Nak beritahunya orang cacat ataupun orang yang kekurangan itu tidak semestinya dia itu rendah martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila kita memperhinakan mereka, menghinakan mereka, memperlekehkan kita, itu sifat mazmumah. Kita menghina orang itu tak boleh. Apatah lagi orang yang kita hina itu orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan boleh masuk ke dalam tubuh manusia yang ada sifat ini, yang suka menghina orang, yang suka meremeh-remehkan orang. Yang keenam, hasad dengki. Hasad dengki ni maknanya tak boleh tengok orang lain lebih, kita dengki dan kita mahu rezekinya ditarik oleh Allah oleh Allah Subhanahu. Kita mahu nikmat yang Allah berikan kepadanya hilang. Itu dengki, hasad dengki. Ada orang bila penyakit hasad dengki itu ada pada diri, dia akan buat khianat. Ke zaman-zaman dulu dia sihir. Lah ni pada lagi sihir menjahir ni. Ada lagi zaman kita lah ni. Kadang-kadang orang kena sihir ni, doktor kata tak ada penyakit. Tubuh kuruh kering. Cek doktor cek darah, cek jantung, cek macam-macam lagi, tak ada penyakit dia. Rupanya kena santau, kena sihir. Kenapa sihir? Kerana dengki. Orang dengki kat dia. Maka mereka yang ada penyakit hasad dengki ini, Allah Subhanahu wa taala akan tarik segala pahala yang telah diberikan kepadanya. Walaupun dia banyak melakukan ibadat-ibadat sunat, solat sunat rajin, puasa sunat, Isnin Khamis rajin, banyak buat kebaikan banyak dia buat. Tetapi kalau ada penyakit hasad dengki dalam diri, Allah Subhanahu wa taala menarik balik segala pahala yang telah diberikan. Pahalanya hancur lebur macam daun kayu yang kering di musim kemarau dimakan oleh api. Api makan daun kayu yang kering pada musim kemarau. Ibaratnya hancur lebur segala pahala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ada penyakit hasad dengki ini. Jadi syaitan boleh masuk ke pintu ini, pintu hasad dengki ini, ke dalam tubuh orang-orang yang ada penyakit hasad dengki ini. Yang ketujuhnya riya. Riya ni buat sesuatu amalan kerana nak tunjuk-tunjuk, supaya orang puji, supaya dia disanjung, dan dia nak cari kemegahan, nak cari sesuatu. Hari ini di antara perkara yang kita rasa sangat bimbang berlaku di kalangan kita ini ialah kerana buat sesuatu amalan nak tahu, nak beritahu pada orang. Nak beritahu pada orang. Orang tahu belaka. Masuk dalam Facebook. Seluruh dunia tahu. Bukan setakat orang kampung kita tahu, seluruh dunia tahu. Masalah rumah tangga cerita kat orang. Masalah cerai berai rumah tangga antara suami isteri, cerita kat orang. Tujuan apa cerita kat orang? Orang tak cerita sesuatu yang buruk kepada orang ramai. Masalah rumah tangga sepatut disembunyikan.
Tidak kita hebohkan pada ulama, tidak kita sebarkan pada orang. Ini seluruh Malaysia tahu. Masalah rumah tangga kita. Suami kena tudung rahsia isteri, isteri kena tudung rahsia suami. Jangan cerita. Tak baik. Tak baik. Sesiapa pun tak boleh mengaibkan orang lain. Allah tutup keaiban. Kita pula kebel keaiban. Allah tutup keaiban hamba dia. Kita buka keaiban orang tu, buka keaiban orang ni, buka keaiban si isteri, buka keaiban suami, masuk dalam Facebook. Bangun tahajud pada waktu malam dicerita dalam Facebook dia. Saya bangun ketiga pagi tadi. Orang tahu belaka. Ibadat yang kita buat tak sepatut kita cerita kat orang. Kalau sedekah hulur kok tangan kanan, jangan tangan kiri tahu. Kalau boleh. Kalau boleh, kalau kita nak cerita juga tak apa. Kalau boleh jaga hati kita. Nak sedekah RM1 kepada anak yatim, kepada orang susah, orang miskin. Tak apa kalau hati kita boleh kita kawal. Supaya jadi contoh kepada orang lain. Aku bersedekah RM1. Wartawan ambil gambar dan disiarkan surat khabar, orang tahu belaka sedekah RM1. Tetapi kita boleh jaga hati kita, tak apa. Tapi ramai manusia tak boleh nak jaga hati. Maka mereka yang ada riak ini menjadi pintu masuk syaitan ke dalam tubuh manusia. Orang yang ada penyakit riak ini, syaitan boleh masuk dalam tubuhnya, menerusi pembuluh-pembuluh darah ataupun saluran-saluran darah. Yang ke-8, bakhil, kedekut. Allah bagikan rezeki yang banyak kepadanya. Dia senang dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kedekut, orang kedekut ini namanya tertulis di pintu neraka. Orang kedekut namanya ditulis di pintu neraka. Orang kedekut ni, dia sayang nak memberikan sesuatu yang telah dikurniakan Allah kepadanya. Dia sayang. Padahal dia makan habis pun, dia belanja pun tak habis, tapi dia kedekut sangat-sangat. Kedekut adalah satu sifat mazmumah. Lawan kedekut ini pemurah. Orang yang ada sifat pemurah, mereka duduk di martabat mutmainnah yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam nafsu manusia ini, mengikut pembicaraan orang tasawuf, dia ada 7 peringkat, 7 maqam. Maqam yang pada rendah ialah maqam lawamah, nafsul lawamah. Ini tak selamat. Orang yang duduk di nafsul lawamah tak selamat. Yang kedua nafsu amarah. Nafsu yang paling rendah ialah nafsu amarah. Ini tak selamat. Orang yang duduk di tangga yang kedua, nafsu lawamah, tak selamat juga. Yang ketiga, nafsu mulhamah, pun belum tentu selamat. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Satu daripada sifat nafsu mutmainnah ini ialah mereka yang pemurah. Mereka yang sangat pemurah, duduk di martabat nafsu mutmainnah. Lebih tinggi lagi itu nafsu yang payah dicapai, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah ataupun nafsu kamil. Yang duduk di nafsu mutmainnah ada sifat yang dipanggil sifat pemurah. Sifat pemurah ini mengangkat martabat manusia. Bila manusia bakhil ataupun kedekut dengan hartanya, kedekut dengan tenaganya, kedekut dengan ilmunya, kedekut belaka, ini satu lagi pintu yang menjadi pintu masuk syaitan ke dalam tubuh manusia. Dan yang ke-9-nya sombong. Pintu yang ke-9 ialah pintu sombong. Pintu sombong. Dia sombong dengan pangkat kedudukannya, dia sombong dengan harta kekayaannya, dia sombong dengan dirinya. Dia sombong dengan martabat, dengan kedudukan sebagai ahli keluarganya. Orang dia kata, aku ni keluarga baik-baik. Keluarga baik-baik. Dia sombong dengan bangsanya, dia sombong dengan kaum kerabatnya.
Sedangkan Islam mengajar kepada kita tidak ada beza di antara bangsa Arab dengan bangsa yang bukan Arab. Tak ada beza di antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Tak ada beza di antara orang yang cacat dengan orang yang tidak cacat, melainkan takwa. Yang membezakan manusia ini ialah takwa. Yang membezakan manusia inilah keimanan mereka. Dari segi harta benda tidak menjadi perbezaan. Dari segi rupa paras tidak menjadi perbezaan. Allah tidak nilai manusia ini dengan rupa paras. Allah tidak nilai manusia ini dengan pangkat kebesaran. Allah tidak nilai. Tetapi mereka ini sombong dengan kedudukan mereka. Sifat inilah menjadi pintu masuk syaitan ke dalam tubuh manusia. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, pernah satu ketika iblis datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bertanya kepada iblis, apakah tujuan kamu datang? Pernah belum pada itu dia datang bertemu dengan Nabi Musa AS. Iblis dia memakai pakaian songkok warna-warni. Iblis ni pakai pakaian songkok dia warna-warni, dia bertongkat, bawa tongkat macam orang tua. Bertemu dengan Nabi Musa. Dia bertanya dengan Nabi Musa. Dan dia pernah datang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bertanya balik dia, siapakah di kalangan manusia di muka bumi ini yang jadi kawan-kawan kepadamu? Siapakah manusia yang menjadi kawan-kawan kepadamu? Jadi panjang, dia ada 10 jenis manusia yang jadi kawan-kawan pada syaitan laknatullah ini. InsyaAllah kalau ada peluang kita akan sebut dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.